Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan kisah popular ataupun sirah yang popular, dan hari ini kita berbincang tentang kisah yang ke-25 berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh diri kerana terputusnya wahyu. Okey. Baik, kita baca dulu, kita tengok dulu. Okay. Kalau kita tengok, kisah ni sebenarnya ada dalam Sahih Bukhari. Okay. Tapi lafaznya tu, dia punya perkataannya tu, yang tu yang kita nak detailkan. Baik, kisah Nabi SAW hendak membunuh diri kerana wahyu tidak turun adalah kisah yang masyhur dalam sejarah, sehingga cubaan ini dilakukan berapa kali oleh baginda Nabi SAW. Kerana kecewalah wahyu tak turun. Ingatkan Allah murka kepada Nabi SAW. Lalu sebab tu Nabi panjat bukit dan sebagainya. Dan kita tengok dulu hadis ni insya-Allah. Baik, Imam Az-Zuhri iaitu seorang tabi'in meriwayatkan daripada Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa fatara al-wahyu fatratun hatta hazina an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima balaghana huznan ghadan minhu miraran kay yataradda min ru'usi shawahiqil jibal fakullama awfa bidhirwatin jabalin likay yulqiya minhu nafsahu tabadda lahu Jibril faqala ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan fayaskunu lidhalika fa'ashuhu wa taqirru nafsuhu fayarji'u fa idza talat alayhi fataratul wahyi ghada limithli dhalik fa idza awfa bidhirwatin jabalin tabadda lahu Jibril faqala lahu mithla dhalik okey. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, beliau menyatakan, dan wahyu pun terputus, tertunda turunnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa sedih. Apa yang sampai kepada kami, yakni yang Imam Zuhri ceritakan. Beliau kata apa yang sampai kepada kami, baginda Nabi SAW sangat sedih. Ataupun ceritalah yang sampai kepada kami, kata Imam Zuhri, baginda Nabi SAW sangat sedih sehingga berulang alik di siang hari pergi ke puncak gunung untuk menjatuhkan dirinya. Setiap kali baginda Nabi SAW sudah sampai di puncak gunung untuk menjatuhkan dirinya, maka Jibril ataupun Jibrail pun muncul kepadanya lalu berkata, wahai Muhammad, sungguhnya engkau adalah utusan Allah yang benar. Maka tenanglah kegoncangannya ataupun lembutlah hati baginda Nabi SAW dan tenangkanlah jiwanya. Maka baginda Nabi SAW pun kembali jika berlaku lagi terputusnya wahyu. Okay, kemudian mana tadi? Sekejap ya. Terbalik sikit. Tuan-tuan tengok screenshot tu nombor berapa? 105 107 109 10 106 Oh, habis kat situ. Okey. Dan kemudian berkata, dan baginda Nabi SAW sudah tiba jika berlaku lagi terputusnya wahyu, maka baginda Nabi SAW pergi untuk melakukan tindakan yang sama. Dan jika baginda Nabi SAW sudah tiba pada puncak gunung, maka Jibril pun muncul dan berkata kepadanya dengan perkataan yang sama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, dan kemudian daripada Imam Az-Zuhri dan yang selainnya. Baik. Ya. Muka surat 107. Betul.
Ini kita nak baca ni muka surat 17 lah. Ini lain masalah. Ya. Nabi dikatakan kalau malaikat saya setuju. Macam ni? Nabi dikatakan oleh malaikat saya setuju. Saya punya muka surat ni dekat apa? Dekat PDF. Dia berbeza sikit. Kalau ikutkan kisah yang ke-25. Muka surat apa kisah 25? Pokoknya merupakan setan. Sekejap. Yang ada wahyu terputus kepada Nabi SAW selama 3 tahun. Itu ada dekat. Ya, tengok buku je. Print screen lain ke ni? 25 Oh. Kenapa pula saya punya nilai? Oh, tak ada kan? Sebab nilai. Oh, okey. Lepas khitan. Oh, patutlah tak ada. Tak apa, tengok pada screenshot je lah. Boleh? Tengok dalam telefon lah. Baru saya ingat kisah ni dulu, bila saya masukkan ni, penerbit kata minta keluarkan dulu sebab dia ada kontroversi. Bila saya tengok balik PDF, baru saya teringat rupanya yang ni saya pakai ni PDF, bukan buku. Jadi PDF yang asal tu, waktu dia hantar tu, dia suruh keluarkan kisah ni, tu ganti dengan kisah pokok tu. Okey, tak apa. Nanti kita ni kan, tengok dulu. Sebab benda ni, kisah ni penting juga. Kisah ni penting juga sebenarnya. Tapi sebabnya ialah kerana pihak penerbit kata kisah ni ada dalam Sahih Bukhari. Jadi dia rasa macam tak perlulah untuk nak diperbincangkan. Tak apa, yang ni kita nak bincang lah. Okey, tengok dulu pada tu, insya-Allah nanti kita sambung yang kisah pokok tu. Okey. Jadi habis hadis tu, kita tengok kepada yang seterusnya. Okey, pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Muka surat 107. Selepas tu. Bukan pada buku pada PDF tu. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya yang berkata apa yang sampai kepada kita adalah datang daripada riwayat Az-Zuhri, balaghat. Bermaksud sanadnya tidak bersambung. Al-Kirmani berkata semua ini adalah mudraj, iaitu tambahan lafaz perawi, iaitu Imam Zuhri saja yang berkata demikian. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani juga menilai hadis ini sebagai lemah di dalam kitabnya Ad-Difa' al-Hadis An-Nabawi was-Sirah. Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari juga berpendapat hadis ini tidak sahih kerana bertentangan dengan kemaksuman Nabi SAW. Di samping riwayatnya lemah kerana terputus sanadnya. Okey. Tu boleh tengoklah dalam riwayat daripada kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah Dr. Akram Dia Al-Umari. Okey. Kita habiskan sikit lagi. Maka riwayat ini lemah kerana datang daripada periwayatan Zuhri secara mu'allaq, balaghat Az-Zuhri. Perlu kita ketahui hadis ini adalah dalam Sahih Al-Bukhari, rujuk beberapa hadis yang statusnya ataupun derajatnya mu'allaq, tergantung, atau tanpa sanad lengkap. Para ulama membezakan ada hadis mu'allaq yang sahih, iaitu apabila ada di dalam riwayat lain sanad yang sahih yang menyambungkan sanad yang mu'allaq tersebut. Jika ternyata tidak ada sanad yang menyambungkannya atau ada sanad yang menyambungkannya namun lemah, maka dihukumi oleh para ulama hadis ini tidak sahih. Di samping itu juga ia menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW terpelihara daripada melakukan dosa, apatah lagi dosa besar seperti membunuh diri jika riwayat di atas diterima. Bahkan malaikat sendiri telah menyelamatkan baginda Nabi SAW. Baik. Malam ni perbincangannya dia sikit berat sikit lah, tapi insya-Allah saya cuba permudahkan. Okey. Berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara ringkasnya bila masa wahyu terputus. Terputus ni lepas wahyu pertama lah, lepas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, kan, kat Gua Thur tu, Jibril datang jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan berapa kali dipeluk oleh Jibril alaihi salam, suruh Nabi ucapkan ataupun Iqra lah, suruh baca, kan. Dan kemudian barulah Nabi baca, Nabi ikut Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Okey, itu wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu wahyu terputus. Yang ni dipanggil dalam bahasa Arabnya fatratul wahyi. Fatratul wahyi, fatrah, F-A-T-R-A-H, al-wahyu ataupun al-wahyi. Fatratul wahyi ni maksudnya
waktu terputusnya wahyu. Terputus ni maksudnya ialah wahyu tak turun dalam berapa tempoh, dalam berapa masa dan berapa keadaan. Jadi menyebabkan baginda Nabi SAW ini berasa macam sedih, takut Allah murka ke, Allah marah ke, kan, dan menyebabkan wahyu tu dah tak nak turun dah kepada Nabi SAW. Okey, rupa-rupanya bila kita teliti dan kita lihat perbahasan dalam berkait dengan ilmu hadis ataupun dalam ulumul Quran juga ataupun dalam sirah juga, ada berbincang tentang tempoh terputusnya wahyu. Ada yang menyatakan bahawa jaraknya tu lama, 3 tahun. Disebut oleh Imam Suyuti dan berapa orang lagi lah, Ibn Hisham, Ibn Ishaq dan sebagainya. Mereka kata lama, 3 tahun terputus wahyu. Ada yang kata 6 bulan. Kan? Ada yang kata sebulan. Ada yang kata berapa minggu. Ada yang kata berapa hari. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Makhtum tu, dalam kitab sirah yang terkenal tu, beliau menyatakan hanya beberapa hari saja. Tak ada sampai 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Waktu bila tu? Wahyu yang pertama nak turunnya wahyu yang kedua. Okay? Daripada wahyu pertama tu berhenti sekejap sehingga turunnya pada wahyu yang kedua. Jadi tempohnya hanya beberapa hari. Jadi di sini menjadi satu polemik lah di kalangan para ulama, terutama ulama sirah, ulama hadis, sebenarnya bila waktu yang tepat. Sebab tu tak ada yang betul-betul sahih berapa lama. Maksudnya kalau kita cari dalam riwayat hadis ataupun dalam riwayat perkataan sahabat sekalipun, kita tak akan jumpa berapa tempoh yang sebenar dan paling tepat antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua. Kan? Cuma ada kita kata sebut tadilah pendapat di kalangan para ulama seperti As-Suyuti, Ibn Ishaq, Ibn Hisham dan juga seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Mubarakfuri dan ulama-ulama yang lain. Kan? Sebenarnya itu satu benda yang kalau dari sudut sejarahnya agak penting jugalah. Kerana tempoh terputusnya wahyu ni, dia bukan tempoh yang kita kata sebagai tempoh apa sebenarnya. Kan? Dan kemudian berapa kali berlaku. Kan? Itu juga menjadi persoalan khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata berapa kali, kan, antaranya ialah ketika mana peristiwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tu, yang dengan Safwan bin Mu'attal ataupun Mu'attil tu, kan, yang mana waktu dituduh oleh golongan-golongan, kita kata golongan munafik lah, ataupun gigi Abdullah bin Sabah dan sebagainya, menyatakan Aisyah ni buat perkara yang tidak baik. Dan waktu tu Nabi tertunggu-tunggu wahyu turun bila. Kan? Jadi ada beberapa keadaan. Cuma saya kata yang nak diperbincangkan ni adalah pada keadaan terputus wahyu pertama sehingga turunnya wahyu yang kedua. Okey, itu dia punya perbincangan. Baik. Jadi kesan daripada lamanya tempoh tu ataupun berapa ketika tempoh tu, maka baginda Nabi SAW berasa seperti mana dalam keadaan agak sedih dan berasa dalam keadaan seperti mana macam orang frust lah. Kan dia frust. Orang bahasa sekarang dia pergi healing ke apa kan. Frust lah kan. Maksudnya dalam keadaan patut wahyu turun tapi tiba-tiba tak turun. Ni maksudnya timbul persoalan, tanda tanya. Kenapa? Maka disebabkan itu, kata Az-Zuhri, beliau meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dan daripada Urwah ibn Zubair lah. Anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, Zubair bin Awam, dan dia ada adik-beradik ramai lah, Abdullah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair tu dia sendiri dan sebagainya. Okey, jadi beliau pun meriwayatkan, dan yang riwayatkan ni daripada kalangan tabi'in ialah Az-Zuhri. Okay, Imam Az-Zuhri. Imam Zuhri ni satu ulama hadis besar di kalangan tabi'in lah. Sebab riwayat tu daripada beliau yang menyatakan Nabi rasa duka cita dan sebagainya, Nabi naik ke gunung dan kemudian Nabi nak menjatuhkan dirinya dan sebagainya. Jadi seakan-akan riwayat itu riwayat betul lah, sebab yang riwayat itu Imam Zuhri. Bahkan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Kan, ada dalam Sahih Bukhari. Maka kita anggap Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih lah atas muka bumi ni, selepas Al-Quran yang dicipta oleh manusia. Tetapi rupanya dia bukan isu Imam Al-Bukhari itu sendiri, tetapi isu Imam Bukhari ataupun Imam Zuhri membawa riwayat itu secara mudraj. Ni dalam ilmu hadis ada satu ilmu ataupun kategori hadis dipanggil hadis mudraj. M-U-D mudraj, R-A-J. M-U-D-R-A-J. Mudraj. Mudraj ni hadis apa? Hadis yang secara umumnya bercampur dengan perkataan orang yang riwayatkan.
sehingga orang menyangka hadis tu Nabi yang sebut. Okay, sehingga kan yang menceritakan tu bukannya yang menceritakan tu adalah Imam Zuhri. Imam Zuhri tabi'in. Dan bila beliau tanya pada Sayyidatina Aisyah tak cerita macam tu. Kan dia tak cerita macam tu. Maksudnya cerita tu ada penambahan. Sebab tu kata Imam Al-Baiquni dalam kitab beliau, iaitu wal mudratu fil hadithi ma atat. Apa yang datang dalam mudraj ini ialah tambahan daripada perawi. Kan jadi sebenarnya yang kita nak faham dalam hadis ni, kadang-kala ada perkataan yang bukan perkataan Nabi. Antara punca dan sebabnya ialah perawi itu nak menerangkan apa yang berlaku, sehingga kan orang menyangka itu rupanya perkataan Nabi, tapi sebenarnya bukan perkataan Nabi SAW. Kan contoh qala Nabi SAW fil bahr. Nabi menyebut tentang laut. Tentang laut tu maksudnya apa? Kan kita biasa dengar sesungguhnya bangkai dalam laut tu adalah halal dan airnya bersih kan. Nabi sebut apa? Tahuru ma'uhu wa hilul maitatu. Kan sungguhnya air itu adalah air yang bersih, dan juga bangkai masuk ikan apa ketam apa semualah yang kita makan tu adalah suci. Okey, tapi perkataan Nabi sebut berkenaan dengan laut, itu bukan sahabat sebut. Yang sebut tu Imam Ibn Hajar nak bagi tahu Nabi nak sekarang ni dalam bab hadis ni, Nabi nak cerita tentang haiwan dalam laut ni boleh makan ke tak, air laut ni bersih ke tak. Sebab tu dia kata qala fil bahr, Nabi ataupun bab berkenaan dengan air laut. Itu boleh kita katakan sebagai mudraj lah, tambahan daripada lafaz orang yang nak riwayatkan, orang yang nak menceritakan apa yang ada dalam hadis tu. Tu satu. Kemudian juga contoh lain, dalam hadis Abu Hurairah, biasa dengar tak hadis tentang Nabi jerit orang yang tak ambil wuduk dengan sempurna, Nabi kata tumit-tumit tu dalam neraka. Kan celakalah tumit-tumit tu dalam neraka. Ada setengah riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, hadis sahih, menyebutkan bahawa wailul aqabi minan nar asbirul wudu. Celakalah tumit-tumit itu dalam neraka kerana tak dibasuh dengan sempurna. Itu perkataan Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah kata perbaharuilah wuduk kamu. Perkataan perbaharuilah wuduk kamu tu bukan perkataan Nabi. Ia adalah penjelasan daripada Sayyidina Abu Hurairah nak bagi tahu bahawa sebab satu masa dia pernah lalu kat satu tempat tu, dan kemudian dalam situasi yang sama dia tengok ada sebahagian sahabat ni tidak menyempurnakan wuduk dia. Sebenarnya Nabi bagi tahu wailul aqab minan nar, dia celakalah tumit-tumit dalam neraka. Tapi Abu Hurairah tambah, perbaharuilah wuduk kamu kerana wuduk tu tak sempurna dan takut nanti dimakan oleh api neraka tumit-tumit kamu. Nampak? Jadi maksudnya tambahan itu kadang-kadang boleh jadi daripada sahabat untuk menerangkan, menjelaskan situasi yang berlaku tu. Tambahan tu kadang-kadang boleh jadi di kalangan tabi'in. Contoh, dalam bab wahyu juga, Imam Zuhri, dia sebut apa? Antaranya lah bab lain juga Imam Zuhri sebut, hadis tu sahih dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang saya sebut tentang, ataupun dalam riwayat Bukhari, tentang celakalah tumit-tumit tadi dalam neraka kerana tak dibasuh dengan sempurna. Cuma tambahan tadi, asbir wuduk, sempurnalah wuduk kamu, itu perkataan Sayyidina Abu Hurairah. Kan? Okey, kemudian lain. Imam Zuhri kata, yatahannath. Nabi waktu sebelum timur wahyu tu, Nabi buat apa? Yatahannath. Yatahannath ni maksudnya apa? Imam Zuhri pergi hurai masuk yatahannath tu, letak dalam kurungan yata'abbad, maksudnya buat ibadah. Kan? Buat ibadah. Ada sebahagian ulama hadis kritik, sebenarnya itu dalam Sahih Bukhari, bukan yata'abbad. Perkataan asalnya yatahannath. Yatahannath ni dia lebih umum daripada yata'abbad. Bila sebut yata'abbad ibadah, solat, zikir. Tapi kalau yatahannath dia lebih umum. Maksudnya apa? Nabi berfikir tentang alam. Nampak? Nabi berfikir tentang kejadian alam. Nabi berfikir ni sudah tentu ada Tuhan ataupun Allah yang mana akan menjadikannya, akan ada kiamat, akan apa. Maksudnya itu dalam ruang lingkup yatahannath. Kalau sebut yata'abbad ibadat saja, dia mesti kena sembah, kena buat. Maka yata'abbad tu perkataan daripada Imam Zuhri. Jadi tak boleh kita kata itu Nabi sebut. Itu hadis. Tak. Itu perkataan Imam Zuhri untuk menghuraikan perkataan yatahannath yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masuk seni lah dalam ilmu hadis ni. Kan kadang-kadang ucapan pemimpin, yang pemimpin sebut tu sepatah, 2-3 patah je. Yang tukar hurai tu ingat,
Perdana Menteri sebut macam tu contohnya kan. Boleh faham tu kan? Rupanya tak, dia nak huraikan apa maksud Perdana Menteri sebut tu. Kan, rupanya itu perkataan dia, bukan perkataan Perdana Menteri. Okey, jadi untuk menjadikan hadis itu mudraj ataupun dia punya bercampur dengan perkataan orang lain, dia ada beberapa keadaan. Dia ada dua. Yang pertama, hadis itu sendiri sebenarnya orang faham, orang tahu dia adalah perkataan orang. Yang lain bukan perkataan Nabi SAW. Dicam, diketahui. Itu satu. Yang kedua, bila mana orang tu meriwayatkannya, tujuannya ialah untuk sekian-sekian, maksud untuk menerangkan. Tetapi orang lain sangka perkataan dia tu hadis Nabi. Kan, jadi kita kata benda ni memang satu kesenian lah. Jadi benda ni yang kita nak bincang ni. Kalau kita fahamnya tu, kita akan bincang yang ni. Maksudnya dalam Sahih Bukhari kadang-kala ada perkataan-perkataan, sebenarnya banyak lagi. Sebagai contoh, Nabi sebut dalam riwayat Imam Bukhari daripada Zuhri juga, man istata'a minkum ayyatula ghurratahu fayaf'al. Siapa yang di kalangan kamu nak memanjangkan seri wajahnya, maka hendaklah dia melebihkan basuhan wudu. Sunnah. Kalau basuh tangan sampai siku, basuh lebih sikit. Sunnah kalau ikut Imam Syafi'i. Kalau ikut sebahagian Ibnu Abi Bar dan sebahagian ulama-ulama lain pula menyatakan bahawa tak, itu perkataan Sayyidina Abu Hurairah. Dia yang sebut, Nabi tak sebut macam tu. Kan, sebab apa? Terbukti dalam banyak riwayat, antaranya Sayyidina Abu Hurairah pernah dia naik ke satu tempat yang tinggi untuk dia wuduk macam tu lah. Tiba-tiba ada satu orang budak dia panjat, dia nak tengok Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu tu bila budak tu nampak, Abu Hurairah kata pergi sana. Kan, maksudnya ada something, dia macam benda sembunyi lah kat situ. Rupanya yang tu dia sendiri faham. Tapi tak apalah, itu memang jadi perbezaan yang sangat banyak di kalangan ulama. Ada yang kata perkataan Nabi sendiri, ada yang kata perkataan Az-Zuhri. Kan, sebahagian ulama macam Maliki ke atau sebahagian Hanafi tak terima. Maksudnya tak disunahkan, sakat siku je. Tak disunahkan. Sebab lafaz tu mereka kata itu bukan Nabi yang sebut, itu adalah Imam Zuhri yang sebut. Jadi kita kata senilah ilmu hadis ni. Sebab tu ulama hadis mereka ni memang sangat teliti lah dalam isu seperti ini. Apatah lagi hadis sahih tak sahih kan. Perkataan tu sendiri pun mereka boleh detect, mereka boleh nampak ini adalah perkataan Nabi ataupun perkataan yang ditambah oleh sebahagian orang dalam lafaz hadis. Okey. Maka dalam isu ini kita tengok, itu yang pertama, hadis tu mudraj. Yang kedua, kalau kita perhati muka surat 106 tu, hadis tu sebut balaghana. Baris kedua lepas wassalam tu, fima balaghana. Apa yang telah sampai kepada kami, ataupun balaghana ataupun balaghani. Ni dalam ilmu hadis dipanggil balaghat. Maksudnya perawi hanya meriwayatkan apa yang sampai pada dia. Adakah dia teliti? Adakah dia menilai? Mungkin tidak. Mungkin dia riwayat aja. Bukan bermaksud Imam Zuhri tersilap ke tersalah, bukan. Tapi kadang-kala beliau meriwayatkan itu dengan sebab kerana dasarnya ada daripada riwayat yang sebelumnya. Contoh daripada riwayat Urwah tadi. Contoh riwayat daripada Sayyidatina Aisyah tadi. Dia pun riwayat. Rupanya dia sekadar cerita yang sampai kepada kita. Jadi disebabkan ini dalam ilmu hadis timbulnya perbahasan tentang hadis balaghat. Maksudnya hadis yang disampaikan itu kadang-kala memerlukan kepada penelitian ulama-ulama hadis yang selepasnya. Okey. Berat ke tuan-tuan? Berat sikit tapi boleh faham kot kan? Kan nak ceritanya apa dia? Lafaz ini bukan lafaz Nabi lah. Ceritanya ialah lafaz tambahan daripada Imam Zuhri. Ngaji hadis kena macam tu. Dia kena berat sikit. Kalau kita lawak-lawak je okey lah. Duk dengar lawak, duk dengar apa kan. Okey. Tapi kita nak kata itu dia punya perbahasan detailnya tentang ilmu hadis. Jadi ulama-ulama hadis memang gitu lah. Mereka fikir habis siang dan malam membincangkan ataupun mengkritik ataupun menambah ataupun membincang tentang lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok kepada hadis. Baginda Nabi SAW sangat sedih sehingga sering berulang alik pada siang hari. Ini cerita tadi tuan-tuan boleh tengok tu. Nabi naik atas bukit, kemudian tunggu bila wahyu nak turun. Bila keadaannya dan sebagainya, sehinggalah seakan-akan Nabi nak terjun daripada bukit tu. Kan Nabi nak mengasingkan diri, maksud mengasingkan tu Nabi nak terjun lah. Kan Nabi nak turun. Okey, dengan keadaan seolah-olah kecewa sangat. Maka Jibril pun datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelik pula,
Jibril datang biasanya mestilah bawa wahyu dalam kisah ni. Tapi Jibril datang tak bawa wahyu. Jibril datang bagi tahu kamu adalah nabi yang benar apa benda semua kan. Patutnya akan bawa lah wahyu kedua, wahyu ketiga dan sebagainya, Quran itu sendiri. Tapi Jibril datang dengan keadaan yang sedemikian. Maka disebabkan itu hadis ini dia punya perbincangannya kita kata sebagai hadis yang tidak kukuh daripada sudut riwayat. Bukankah ada dalam Sahih Bukhari? Kita kena faham. Sahih Bukhari ada hadis utama dan ada hadis yang kedua, ketiga dan sebagainya. Hadis utama dalam bab tu semuanya sahih. Tak ada pun siapa yang, maksudnya hadis utama ni hadis pertama dalam setiap bab. Contohnya bab berkenaan dengan bagaimana turunnya wahyu. Bab hadis pertama. Bab berkenaan dengan berdusta atas nama Nabi, hadis pertama. Nampak tak? Bab berkenaan dengan kitab tauhid, bab hadis pertama. Hak tu semua sahih. Tapi hadis yang mengikuti selepas tu, boleh faham tak? Maksudnya hadis ketiga, keempat dalam bab tu, bukan dalam keseluruhan Sahih Bukhari. Yang itu ada kalanya dibuat secara mu'allaq. Apa maksud mu'allaq ni? Imam Bukhari ringkaskan semua sanad tu tak ada. Dia bawa perkataan tabi'in saja. Ataupun dia bawa perkataan sahabat saja. Sedangkan kalau tengok pada hadis utama tu an sekian, an daripada baru sahabat. Tak percaya tuan-tuan buka Sahih Bukhari. Kadang-kadang selepas itu direngkaskan. Direngkaskan maksudnya sanad yang panjang tu tak dibawa. Tetapi direngkaskan. Contohnya Saidina Abu Hurairah berkata. Contohnya Ibn Umar berkata. Contohnya Zuhri ataupun apa-apalah, maksudnya imam-imam selepas tu berkata. Itu memang teknik Imam Bukhari. Sebab pertama dia nak merengkaskan sanad. Tak payah bawa panjang dah. Bawa satu hadis je ataupun dua hadis sudah cukup. Kan tak perlulah lepas hadis-hadis berikutnya tu nak bawa lagi sanad tak perlu. Itu kaedah Imam Bukhari. Imam Muslim pula dia bawa habis semua sanad. Tak kira lah ada 10 hadis ke dalam bab tu, 10 tu semua sanad dia bawa, dia lengkap. Sanad yang lengkap. Sebab tu orang kata daripada sudut sanad, penyusunan Sahih Muslim lagi ke depan daripada Sahih Bukhari. Lagi ke depan daripada kelebihan bab tu. Kan bab susunan dia tu, bab dia punya perincian bawa tu. Dan sangat pelik Sahih Muslim tu. Kan sebab nanti dia akan cerita bawa hadis umum dulu, lepas tu bawa hadis yang sedikit nampak bayang dah cerita kat atas tu cerita pasal apa sebenarnya. Lepas tu bawa akhir sekali hadis yang 2-3 akhir tu menjelaskan hadis yang pertama tu. Ni siapa ni, cerita tentang apa sebenarnya ni? Tu je tuan-tuan tengok tu. Bab Dajjal, bab siapa Ibnu Sayyad, kan, yang dikatakan sebagai Mahdi pada zaman Nabi dan macam-macam lagi lah. Bukan Mahdi, Dajjal lah pada zaman Mahdi. Rupa-rupanya itu seni dia. Kan, kalau kita penat baca Sahih Muslim, itu kalau orang belajar Sahih Muslim ni sampai habis tu semua memang hebat. Dan kita baca satu je, malah dah baca yang bab lepas tu. Macam sama dengan hadis kat atas. Memang nampak macam sama, tapi dia punya sanad tu dan lafaz-lafaz tu sedikit berbeza. Itu kelebihan. Tapi kalau Sahih Bukhari, dia bawa tu dengan keadaan yang seperti itu. Okey. Jadi kita kata hadis ini tadi sebut tadi hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq tadi hadis yang dibuang sanad. Okey. Kebanyakan hadis yang dibuang sanad oleh Imam Bukhari tu sahih. Sebab sanad-sanad yang ada tu daripada siapa tu, dia memang tak ada dalam Sahih Bukhari. Tapi ada dalam kitab lain yang dikarang oleh Imam Bukhari. Tarikh Al-Kabir ke contohnya, kan tengok kepada kitab As-Saghir dan Al-Wasit dan sebagainya, akan jumpa rupanya riwayat tu hadis yang Imam Bukhari letak dalam Sahih Bukhari, tapi sanad dia tu tak ada dalam Sahih Bukhari, ada sanad tu dalam kitab lain. Itu kecekapan Imam Bukhari. Sebab tu orang kadang-kadang bila baca Sahih Bukhari, mana sanad hadis ni? Sebab tu Imam Bukhari ni dia faqih. Kan ada orang kata Bukhari ni tak faqih lah. Imam Bukhari ni tak pakar fiqh. Cerita pasal macam mana apa? Cerita apa? Minum susu kambing ni. Kan? Lepas tu jadi susuan. Jadi tak. Imam Bukhari tak sebut. Itu perkataan kalau nukil daripada kitab memang kita akan jumpa. Tapi cerita sirah sebenar Imam Bukhari tak sebut macam tu. Sebab tu bahaya juga main nukil je dalam kitab ni tanpa kita menyelidik perkataan tu benar ataupun tidak sandarannya. Dan yang peliknya ada tu dalam kitab fiqh. Patut kita kena jumpa benda tu dalam kitab hadis, bukan dalam kitab fiqh.
Kan? Jadi kita kata bila jumpa cerita yang pelik-pelik pasal Imam Bukhari ke apa, kita kata Imam Bukhari ni tak faqih. Tengok dah sikit bab Imam Bukhari buat tu apa dia. Bab-bab dia tu sangat terperinci. Kan? Bab-bab yang Imam Bukhari buat tu, satu tajuk tu dan penjelasan tu sampai orang hurai tajuk tu saja dah berkitab-kitab dah. Kenapa Imam Bukhari letak tajuk macam tu? Kenapa Imam Bukhari buat macam tu? Kan? Menunjukkan Imam Bukhari dia bukan muhaddisin, dia juga faqih. Dia juga ulama fiqh yang sangat hebat. Walaupun tak adalah mazhab Bukhari. Tak terkenal lah orang sebut mazhab Al-Bukhari. Tak ada. Tapi dia sendiri tu ialah mujtahid mutlak. Setaraf dengan Imam Ahmad, setaraf dengan Imam Syafi'i, setaraf dengan Imam Malik, setaraf dengan Imam Abu Hanifah. Kan? Walaupun dia bidang hadis. Okey. Jadi persoalannya sekarang ni, bila dibawa hadis ini, seolah-olah menunjukkan hadis ini tak sahih, kita kata ada berapa pandangan, ada berapa keadaan. Satu, kita kena ingat bahawa tidak ada yang dipertikaikan semua perkara kitab ataupun apa dalam dunia ni melainkan Quran. Sebab yang itu memang lafaznya, perkataannya memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan juga wahyu daripada Nabi, iaitu hadis lah. Tetapi penulisan kitab yang mengumpulkan hadis Nabi apa semua dan sebagainya, ia tetap amalul bashar. Maksudnya dia orang yang buat. Dan Allah tak mengkehendaki bila mana kitab tu orang yang susun, orang yang buat sempurna 100%. Tak. Dan kalau kita tengok yang bincang Sahih Bukhari ramai lagi. Hafiz Al-Jayani, Imam Daruqutni, dia sebut ada hadis yang lemah dalam Sahih Bukhari. Tapi kita kata hadis lemah tu bukan hadis yang utama. Macam kita sebut tadi tu, hadis yang bawah-bawah. Kan hadis tu pun saya ingat, kalau hadis-hadis ni pun tak ada 1-2 je kot yang tak sahih. Mungkinlah hadis ni contohnya. Kan yang bawah-bawah, yang ujung-ujung. Kan bukanlah kata ada berapa agak ada 20, tak ada. Kan tak ada. Maksudnya daripada 7,275 hadis dalam Sahih Bukhari, berulang, kalau ikut berulang dia ada 4,000 lebih lah. Tapi asalnya 7,275. Hak tu hadis dalam Sahih Bukhari. Daripada 7,275 tu tak 2-3 je kot yang dihukum para ulama perbincangannya adalah hadis yang tak kuat lah. Tapi bukan pada hadis yang utama, dia hadis yang di bawah-bawahnya, di bawah setiap tajuk bab dalam Sahih Al-Bukhari. Tu kena mengaji tu Sahih Bukhari. Nanti habis muatak tu minta Maulana hurai Sahih Bukhari pula. Okey. Kemudian seterusnya, okey, kita baca pendapat ulama tentang kisah tadi. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, Al-Hafiz ni tuan-tuan, dia hafal hadis lah. Hafal Quran. Kita hafal Quran sebut Al-Hafiz lah kan. Kalau zaman dulu sebut Al-Hafiz tu, dia hafal, kalau ikut dia punya darjat dia, boleh kata kebanyakan hadis-hadis Nabi semua dia hafal. Bukan hafal hadis je, dia punya rantaian tu, daripada siapa tu. Okay. Maka Al-Hafiz Imam Ibn Hajar berkata, sesungguhnya yang berkata apa yang sampai kepada kita, maksudnya balaghana tadi, perkataan yang sampai kepada kami, sampai kepada kita, adalah datang daripada riwayat Zuhri. Bermaksud sanadnya tidak bersambung. Kenapa tak bersambung? Sebab Imam Zuhri tabi'in. Okay. Tabi'in. Patutnya diriwayatkan daripada Nabi lah. Maksudnya kami dapat daripada Nabi. Kami dengar cerita Nabi yang ceritakan pada kami. Tapi tak. Dia ada macam seakan terputus. Jadi sebab tu, nak menghuraikan cerita dan kaedah tu, maka Imam Zuhri pun buatlah macam hadis tadi tu. Kaedahnya. Okey. Kemudian Al-Kirmani berkata, Kirmani ni juga pensyarah Sahih Bukhari, pun sangat hebat. Imam Ibn Hajar pun pensyarah Sahih Bukhari. Maksudnya ni bukan Mustafa lah yang sebut ni. Bukan penulis ni yang sebut, penulis kitab ni. Yang sebut ni pensyarah Sahih Bukhari juga. Okey. Al-Kirmani berkata, semua ini adalah mudraj, tambahan lafaz perawi, iaitu Imam Zuhri yang sebutkan. Imam Zuhri yang menceritakannya. Jadi kalau tuan-tuan dengar lepas ni cerita Nabi nak bunuh diri sebab tak turun wahyu, kita bincang dah benda ni. Kan disebabkan kita nak menangkis. Antaranya orang tali sebarat pun ceritakan benda-benda seperti ni. Kan Muhammad nak bunuh diri, wahyu tak turun apa, macam-macam. Mereka akan tohmah. Banyak lagi lah benda-benda lain. Okay, termasuk pada hadis ataupun isu ini. Baik, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ni, kita tengok pula ulama-ulama kemudian menilai hadis ini sebagai lemah di dalam kitabnya Difa'an Anil Hadis An-Nabawi was Sirah. Maksudnya ialah difa'an yang maksud mempertahankan hadis-hadis Nabi dan juga sirah. Tu nama tajuk kitab dia. Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari pun sama,
berpendapat hadis ini tidak sahih kerana bertentangan dengan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping riwayatnya lemah kerana terputus sanadnya. Maksudnya apa tadi? Yang tak bersambung tadi tu. Okey. Tapi kalau kita lihat dekat sini disebut tentang maksum. Maksum ni, Nabi ni maksum, terpelihara. Dan ramai orang bila bincang tentang Nabi maksum ni, mereka akan kata Nabi maksum daripada dosa besar, tapi tak maksum daripada dosa kecil. Itu satu pandangan, satu pendapat. Sebab mereka berdalilkan kisah Nabi dengan Abdullah bin Maktum, kisah Abasa wa Tawalla tu kan. Tu kira dosa kecil lah bagi pandangan mereka lah. Ataupun kisah macam mana minum madu tu, maghafir tu, surah Tahrim tu kan. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau haramkan madu tu yang halal untuk kamu? Sebab Hafsah dengan Aisyah tak suka bau, bukan tak suka bau madu tak suka pergi ke rumah Zainab tu, berapa rumah lagi tu. Jadi bila minum madu kat situ, balik tu mereka kata macam bau maghafir, bau benda yang tak elok. Maka Nabi bersumpah takkan minum lagi madu. Sebab Nabi minum maghafir itu sebenarnya bukan maghafir, Nabi minum tu madu, tapi tak disukai oleh Hafsah dan juga Aisyah. Nabi bersumpah takkan minum madu lagi. Terus turun wahyu. Maka mereka kata itulah dosa kecil. Okey, dosa kecil. Tapi kalau kita tengok pandangan Syekh Ahmad Husain Al-Madani, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dan sebahagian besar daripada ulama-ulama daripada India, mereka menyatakan bahawa Nabi maksum daripada dosa besar dan dosa kecil. Okey, maksum daripada dosa besar dan juga dosa kecil. Adapun ayat Quran tadi itu bukan buat dosa, itu adalah teguran kerana terlepas pandang, kerana dalam keadaan yang tak berapa sesuai, maka disebutkan tentang perkara itu kan. Jadi kita kata maksudnya pandangan yang lebih kuat dalam bab ini saya pegang lah, Nabi bebas daripada dosa besar. Kemaksuman Nabi itu bebas juga daripada dosa kecil. Walaupun lepas ni kalau tuan-tuan jumpa ada ulama yang kata Nabi cuma maksum tu daripada dosa besar, kemudian dosa kecil mungkin ada kala Nabi lakukan. Itu pandangan. Itu pandangan-pandangan. Tapi kita nak kata, untuk nak bagi tahu Nabi ni adalah maksum, beza dengan manusia biasa, maka bebas daripada dosa besar, bebas daripada dosa kecil. Okey, habis. Kemudian, maka riwayat ini lemah kerana datang daripada periwayatan Zuhri. Okey, ni semua tadi kita dah bincang dah. Semua muka 108 tu kita dah detailkan tentang dosa besar dan sebagainya, bunuh diri dan seterusnya. Okey, kita nak tengok apa cerita sebenarnya. Okey. Begitu banyak riwayat sahih, muka surat 109. Riwayat yang benar mengenai kisah ini tanpa riwayat Nabi SAW hendak membunuh diri. Okey. Begitu banyak riwayat sahih yang lain seperti di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang lain, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, tu semua nama-nama kitab lah, yang meriwayatkan kisah ini tanpa menyebutkan kisah Nabi SAW hendak membunuh diri ini. Sebagai contoh riwayat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana amshi idza sami'tu sawtan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin baina as-sama'i wal ard faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu ya ayyuhal muddaththir kum fa anzir ila qawlihi wal rujza fahjur fahamiya wahyu wa tataba." Okey. Tak kala aku sedang berjalan, kata baginda Nabi SAW. Ni Nabi sendiri cerita. Okay, bukan siapa yang cerita, Nabi sendiri yang cerita. Tak kala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, maka aku mengangkat pandanganku. Tiba-tiba aku melihat malaikat yang tadinya bertemu di Gua Hira. Yang tadinya tu maksudnya ialah yang sebelum ni. Tadi tu bukan baru tadi tu. Bukan. Maksudnya lafaz yang menunjukkan apa? Fa'idzal malikul ladzi tu maksudnya ja'ani bi Hira, seolah-olah macam rapat. Bukan 3 tahun. Kan maksudnya bukan 3 tahun sebelum tu wahyu Iqra turun, lepas 3 tahun baru ya ayyuhal muddaththir. Tak. Maksudnya macam rapatlah, dekat sangat. Itu yang Syekh Shafi'i Rahman Mubarak Furi kata dalam berapa hari je tu tempoh tu. Kan? Okey. Tapi saya sebut benda tu khilaf lah. So saya sebut tadi, ada kata 3 bulan, ada kata 6 bulan, ada kata setahun, ada kata 3 tahun. Okey. Yang tempoh terputus wahyu. Okey, kemudian tiba-tiba aku melihat maksudnya melihat malaikat yang bertemu di Gua Hira sedangkan duduk di atas kerusi antara langit dan bumi. Kerusi itu kerusi betul lah, malaikat makhluk Allah lah. Okey. Ja'ani bi Hira.
Cuba tengok, fa idza malak. Malak tu maksudnya satulah untuk malaikat. Malaikat baru ramai, kita semua malaikat. Kan? Patutnya kita panggil Malikul Jibril. Malikul Jibril baru betul, kan? Ataupun Malikul Mikail, kan? Kita panggil malaikat semua, sebab malaikat tu plural, dia jamak dah. Dia ramai dah, kan? Tapi sebenarnya tak apalah, dari sudut bahasa Melayu, kan? Okey. Kemudian Nabi SAW menyatakan, aku pun takut kepadanya. Kemudian aku pulang kembali bertemu Khadijah, maka aku berkata, selimutkanlah aku. Maka turunlah ayat, wahai orang yang berselimut, sehingga firman, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Setelah itu wahyu turun terus menerus. Okey. Lepas tu kiranya maksudnya yang kita kata khilaf di kalangan para ulama tadi, hadis ini macam lebih kuat menyatakan wahyu pernah putus satu kali je dalam tempoh yang lebih kurang berapa hari, ataupun katalah seminggu ke 2 minggu tu terpulang lah, kan? Okey, sekali je. Selain tu selalu turun. Okey, selalu kekerapan itu tak adalah kita kata sebulan sekali. Sebulan sekali dah panjang lah. Tak ada kata tiap-tiap hari. Ada kalanya berlaku peristiwa. Ada kalanya bukan sebab kerana peristiwa, adalah kerana ihsan ataupun rahmat daripada Allah, wahyu tu turun. Kalau Nabi nak menjawab orang Yahudi ada beberapa perkara, Nabi kata kamu datang esok. Rupanya esok wahyu tak turun. Ada dalam riwayat, nanti kita kalau kita lalu kita akan jumpa lah, kan? Dan kemudian pada waktu tu rupanya lepas tu baru turun wahyu. Sehari lah, selang sehari ke 2 hari macam tu, kan? Kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi pun selang sehari 2 hari macam tu, kan? Jadi menunjukkan yang paling betul dipanggil sebagai tempoh terputusnya wahyu, yang lebih tepat kalau ikut riwayat Sahih Muslim ni ialah hanya sekali saja, iaitu wahyu pertama, dan kemudian di antara wahyu pertama dan wahyu yang kedua. Okey. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam Sahih Bukhari, dan juga riwayat daripada Imam Muslim. Okey. So kita kata inilah riwayat yang benar berkenaan dengan wahyu yang kedua turun kepada baginda Nabi SAW. Sebab wahyu yang pertama tu mengiktiraf Nabi tu sebagai Nabi, Rasulullah, kan? Rasulullah. Wahyu yang kedua ni buat dakwah, start ataupun mula menyampaikan apa itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa itu Islam, apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu akidah. Bila lepas turun ya ayyuhan muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, kan? Kemudian juga ya ayyuhan muzammil qumil laila illa qalila, kan? Okey, apa beza surah Muzammil dengan Muddathir? Dua-dua ni macam selimut, kan? Sebab surah tu maksudnya apa, Muhammad ataupun Nabi yang berselimut. Okey, kalau Muddathir, okey, surah Muddathir ini dia lebih kepada Nabi itu berselimut dalam keadaan, kata Imam Tahir Ibn Ashur dan sebahagian ulama tafsir lah, Nabi itu berselimut dalam keadaan yang amat ketakutan. Itu surah Muddathir. Adapun surah Muzammil, Nabi selimut tapi dalam keadaan aman dan tenteram. Berselimut tu maksudnya berselimut dalam keadaan dia bukan sebab takut. Itu apa? Muzammil. Muddathir sebab takut, sebab wahyu turun tu tak habis lagi kes yang dia kena peluk dengan Jibril tu, kan? Waktu dalam Hira yang wahyu pertama tu turun, tiba-tiba nampak pula keadaan Jibril rupa parahnya yang sebenar dekat langit, kan? Lagi takutlah Nabi SAW, sebab tak pernah jumpa. Kita kalau jumpa benda tak pernah jumpa memang takut. Itu perasaan manusia, yang memang akan ada, kan? Tapi sebab kan Nabi SAW tahu itu adalah Jibril. Dan kenapa dia tahu itu adalah Jibril? Kan waktu wahyu pertama tu pergi jumpa Waraqah ibn Naufal, sepupu Sayyidatina Khadijah, kan beliau yang bagi tahu ini adalah namus. Namus tu dalam bahasa Ibrani sebelum tu maksudnya Jibril, bukan nyamuk. Namus kan? Dalam bahasa Ibrani maksud sebelum tu adalah Jibril. Yang ni yang pernah datang pada zaman Nabi-Nabi sebelum kamu. Waraqah ibn Naufal cerita, kan? Sebab tu saya pernah cerita kan sebelum ni, kalau nak kata orang pertama yang beriman di kalangan lelaki, Waraqah ibn Naufal lah. Sebab dia kata, kalau aku sempat hidup pada zaman kau ni, aku akan pertahankan kau, agama yang kau bawa. Inilah kebenaran. Tapi dia meninggal sebelum Nabi jadi Rasul lagi, kan? Maksudnya sehingga Nabi tu sendiri mengajak kepada tauhid. Sebab waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, Nabi tak dakwah lagi. Maksudnya Muzammil apa semua, masuk tempoh tu singkat. Lepas tu Waraqah ibn Naufal meninggal dunia. Itu salah satu pandangan lah. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan daripada sudut yang masyhur, Sayyidina Abu Bakar lah lelaki yang pertama
Yang perempuan pertama tu memang Sayyidatina Khadijah lah. Okey, itu dia punya keadaan dia. Okey, sikit lagi. Okey, so hadis ini ataupun cerita ni adalah daripada hadis Sahih Bukhari dan juga hadis Sahih Muslim, dan yang peliknya juga datang daripada kisah ataupun riwayat daripada Zuhri. Jadi Imam Zuhri ni memang tak diiktiraf lah ulama hadis tabi'in yang sangat hebat, dan kemudian menceritakan tentang kisah ini. Okey, kalau kita tengok panjang lagi lah kisah tentang terputus wahyu ni, ada pelbagai jenis wahyu datang kepada Nabi, ada berbagai jenis. Kata Imam Ibn Qayyim dan Syekh Safi Rahman Mubarakfuri ambil ada 4-5 keadaan, ada sampai 7 keadaan kan. Ada melalui bunyi macam loceng, ada melalui secara direct, ada ru'yah salihah, Nabi mimpi yang benar. Mimpi Nabi bukan mimpi kita. Mimpi kita dalam wahyu itu benda lain kan. Okey, tapi mimpi Nabi SAW. Kemudian juga apa, Imam Suyuti bahas lagi panjang dalam Itqan. Keadaan wahyu tu macam-macam boleh turun. Musim sejuk, musim panas, Nabi atas kenderaan, atas unta, atas katil kan. Nabi dalam musafir, Nabi ketika mana dekat Mekah ataupun dekat Madinah, wahyu boleh turun dalam keadaan-keadaan yang seperti itu kan. Jadi lebih-lebih detail lah apa yang disebut oleh Imam As-Suyuti. Okey, kita habiskan sikit lagi. Sahabat radhiyallahu anhu juga menangis kerana terputusnya wahyu. Bukan hanya Nabi SAW bersedih dengan terputusnya wahyu, tapi ini terputus betul lah, Nabi wafat. Okey, antaranya yang sedih Ummu Aiman. Kita tengok sikit kisah Ummu Aiman ni, seorang wanita yang sangat hebat di sisi baginda Nabi SAW kan. Dia tak ada kaitan dengan keturunan zuriat Nabi SAW, tak ada kaitan, tapi dia lebih sebab apa, kita baca tengok. Baik, bukan hanya Nabi SAW bersedih dan dengan terputusnya wahyu, bahkan ada dalam kalangan sahabat yang jauh ke hadapan lebih sedih dengan terputusnya wahyu yang sebenar-benar, iaitu dengan kewafatan baginda Nabi SAW. Daripada Anas bin Malik, tidak lama selepas Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Umar, ikutlah dengan kami menuju ke rumah Ummu Aiman untuk mengunjunginya sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengunjunginya. Dan ketika kami sampai di tempatnya, Ummu Aiman pun menangis. Lalu mereka berdua berkata kepadanya, ni pakat menangis ramai-ramai. Baca tu hadis ni. Okay. Berkata kepadanya, kenapa engkau menangisi? Maksudnya kenapa engkau menangis kerana baginda Nabi SAW? Bukankah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulnya? Dia menjawab, bukanlah aku menangis kerana aku tidak tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulnya, untuk Nabi SAW. Namun aku menangis kerana dengan wafatnya baginda Nabi SAW, bererti wahyu dari langit sudah terputus. Kata-kata Ummu Aiman pun membuatkan mereka berdua bersedih, dan akhirnya mereka berdua pun menangis bersamanya. Berjemaah kan. Okay? Hadis riwayat daripada Imam Muslim dan Sahih. Ummu Aiman ni dia Habsyi. Dia macam apa, Utopia lah, macam Bilal lah. Macam Bilal kan. Kelebihan dia ni ialah dia banyak bantu dalam perjuangan Rasulullah SAW kan. Macam kita kata, sebab panggil Ummu Aiman ni, dia seakan-akan macam, sebab itulah nak kata lebih tua sikit pada Nabi pun taklah juga sangat kan. Nak kata lebih muda ataupun sebaya pun taklah sangat, tapi sebab banyak benda yang dia bantu, dia tolong. Dan Nabi suka ziarah ke rumahnya, kerana amalan Nabi ni memang suka ziarah lah rumah orang-orang yang banyak membantu Islam, membantu Nabi SAW. Okay, termasuk Ummu Aiman ni antara orang yang sangat dimuliakan oleh baginda Nabi SAW. Dan inilah dalil yang menyatakan bahawa kalau orang tua kita, terutamanya, dia memuliakan ataupun sangat bersahabat baik dengan orang-orang tertentu, maka ini juga antara dalil menyatakan bahawa kita pun kena muliakan orang-orang yang pernah arwah ayah kita, arwah ibu kita tu pergi lawat, pergi ziarah kawan baik dan sebagainya, jumpa mereka, ziarah mereka kan. Itu sebab tu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pergi ziarah Ummu Aiman tu, sebab dia tahu Nabi tu sangat menyanjungi, sangat mengedepankan Ummu Aiman kan. Itu sunnah lah ziarah, dan ada hadis khusus lah tentang perkara itu, berkenaan dengan ziarah ke rumah orang-orang tua kita pernah ziarah pada waktu ketika dulu. Okay. Dan kemudian juga berapa kali akhir last sikit berkenaan dengan wahyu baginda Nabi SAW ini, kita kata sangat penting untuk kita tahu hadis itu adalah wahyu selain daripada Quran. Okay? Dan ini semua menolak golongan anti hadis, golongan Quraniun, golongan orientalis, golongan orang yang tak percaya hadis dan sebagainya, kerana kita faham bahawa apa yang turun itu adalah wahyu melalui makna yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bukan lafaz.
Okay? So hadis dengan Quran ni secara umum kita kata Quran tu lafaz dengan makna daripada Allah. Sebiji. Alladhi tak ada ubah. Kan? Minhum tak ada ubah. Tapi kalau hadis dia adalah wahyu datang daripada Allah, dalam masa yang sama Nabi sampaikan dengan perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu jugalah tapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Okey, jadi kita kata itu menjadi dalil bahawa hadis adalah wahyu. Tak boleh tolak. Bukan hadis tu hanya perkataan Nabi semata-mata tapi dia adalah wahyu. Bukti apa? Surah An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak menuturkan perkataannya dengan hawa nafsu, bahkan kamilah yang mewahyukan kepadanya. Okey, maksud bila sebut dengan hawa nafsu tu perkataan Nabi lah. Hadis Nabi lah. Kan, bukan Quran tu. Quran tu memang wahyu daripada Allah lah. Tapi hadis Nabi tu. Kan? Dan kemudian Nabi pun sebut dalam riwayat Ibnu Majah hadis sahih, ala innani utitu Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang sebanding seumpamanya, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kalau ada orang, ialah banyak benda lah akan bincang bila tolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, saya rasa cukup dulu kat situ. Tuan-tuan ada soalan ke? Ada perkara yang nak ditanya, nak dibincangkan? Ada? Ya. Iman tu tadi, dia keluarga Nabi ke? Bukan. Dia Habsyah. Maksudnya dia datang daripada Ethiopia lah. Keadaan tu. Okey. Ke saya silap dengan orang lain? Saya mak balik lah. Saya mak balik. Takut tersilap. Selalu dengar nama tu. Selalu dengar, betul. Betul. Dia antara nama yang dalam riwayat hadis pun ada sikit-sikit lah tentang Ummu Aiman. Ada soalan lain? Okey. Yang Nabi kata dia ahli baik tu. Okey. Adakah dia keluarga dia sekali ataupun dia sahaja? Salman Farisi. Oh, okey. Adakah dikata daripada al-bait, maksudnya Nabi mengiktiraf dia seolah-olah di kalangan ahli keluarga dia. Sedangkan Salman Farisi panjang dia punya sejarah dia kan, daripada Faris lah. Tapi sebenarnya banyak lagi tu perbincangan tu kan. Cuma kita daripada Farsi datang kena jual. Ibn Abbas riwayatkan. Ibn Abbas cerita detail dalam riwayat Imam Ahmad apa yang berlaku, sebab Salman Farisi cerita pada Ibn Abbas sehinggalah dia Islam, masuk Majusi, lepas tu Kristian, lepas tu jumpa orang Yahudi, macam-macam lagi, kena jual, kena apa dan sebagainya. Dan kemudian Nabi sebut dia di kalangan ahli. Maksudnya bukti Nabi nak bagi tahu tak ada perbezaan apa-apa. Nak bagi tahu adakah dia saja? Yes, dia saja. Sebab mak ayah dia tak beriman. Ayah dia kekal dalam Majusi. Ayah dia menyembah api. Sebab tu disuruh Salman jaga api. Tapi Salman Farisi lari. Kan? Lepas tu ayah dia ikat dia dan sebagainya, letak dalam rumah. Lepas tu lepas. Ada kawan dia kata kalau nak pergi Yaman bagi apa, aku nak ikut. Kan, lepas dia. Kan? Jadi akhirnya jumpa dengan Rasulullah SAW dan tanda-tandanya. Tapi kita nak bagi tahu asalnya ialah nak bagi tahu Salman tu Nabi sebut kerana Al-Farisi, sebut tu daripada keluargaku, nak meraihkan bahawa Salman tu walaupun orang yang datang daripada jauh, tak pernah ada kaitan dengan keluarga Nabi, tapi nak bagi tahu bahawa dia ada keistimewaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, keadaan seperti itu. Maksudnya dia tak ada pertalian darah, tapi daripada sudut agama dan pengiktirafan Nabi menunjukkan benda tu sangat penting. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis. Okey. Saya pernah dengar ada hadis kata Nabi kata khalifah pengikut turutan itu mula Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu kita Abu Ubaidah. Ada dalam hadis Muslim. Saya nak baca. Betul yang itu sahih. Okey. Secara asasnya kalau kita tengok Abu Ubaidah ni siapa? Amin hadhihi ummah, kata Nabi. Iaitulah pemegang amanah bagi umat ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kan, satu orang yang sebenarnya dia jamin syurga jugalah. Okey. Jadi beliau ini sendiri Nabi pernah sebut. Nabi pernah sebut tu memang ada riwayat itu. Cuma riwayat tu bukan maksud ketetapan. Bukan ketetapan. Yang betul-betul berdasarkan apa yang disepakati ijma' oleh para sahabat, pelantikan pertama saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu semua pakai syura. Semua pakai syura. Maksud pelantikan Umar, pelantikan Sayyidina Uthman, pelantikan Sayyidina Ali. Lepas tu pula siapa? Al-Hasan. Lepas Al-Hasan pergi Muawiyah. Lepas tu Yazid bin Muawiyah. Dan seterusnya. Itu semua berdasarkan syura, persepakatan. Cuma yang Nabi sebut tu kerana kedudukannya. Pernah juga Nabi sebut, "Lau kana Nabi wa ba'di lakana Umar." Kalau ada Nabi lepas aku ni, Umar Nabi. Pernah juga Nabi sebut. Tapi benda tu dah jadi penutup lah. Nak bagi tahu sifat.
nak bagi tahu kepemimpinan tu. Bukan mesti dilantik wajib atas arahan Nabi, bukan. Tetapi nak bagi tahu kepemimpinan. Dia punya kehebatan. Maksudnya ini antara ciri-ciri pemimpin yang boleh dilantik. Itu isyaratlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allah kita sudah dengan tasbih kafarah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.